Dan akhir sekali kita akan masuk kepada perubahan keadaan jirim. Okey. Disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba berdasarkan teori kinetik. Okey. So dekat sini jirim boleh berubah dari satu keadaan fizikal astagfirullahalazim. Jirim boleh berubah dari satu keadaan ke keadaan fizikal yang lain. So maksudnya daripada keadaan pepejal boleh bertukar kepada cecair, boleh bertukar kepada gas apabila tenaga haba diserap ataupun dibebaskan. So, bila serap tenaga, okey. Bila kita serap tenaga haba, bukan kita lah. Bila sesuatu bahan menyerap tenaga haba, so dia ada energi. So bila ada energi, dia boleh bergerak lebih pantas. So bila keadaan ni berlaku, bila menyerap tenaga, dia boleh berubah daripada satu keadaan fizikal kepada satu keadaan fizikal yang lain. Okey. Contoh kat sini, bila cikgu masak air. So, bila cikgu masak air, panas kan? Dekat situ ada tenaga haba. So, tenaga haba tu diserap oleh molekul-molekul air. So, molekul air dah ada tenaga. So, dia akan bergerak lebih pantas. Sebab itulah daripada keadaan cecair, dia boleh berubah menjadi gas. Okey. Pembebasan haba berlaku apabila air disejukkan. Ini kalau contoh cikgu ambil air, cikgu masuk dalam fridge. Okey, itu tenaga haba dibebaskan. Okey. So, bila kita panaskan sesuatu, haba akan diserap oleh jirim. Okey, so dia akan jarak antara jirim ni semakin jauh. Okey. So apabila haba dibebaskan, okey, haba dibebaskan ni maksudnya suhu dia semakin menurun. Kalau haba diserap, suhu semakin meningkat. Okey. Bila haba dibebaskan, dari keadaan gas akan bertukar menjadi cecair, akan bertukar menjadi pepejal. Okey. Sampai sekarang ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. So, cikgu punya air setelah bertukar menjadi cecair. Dan cikgu rasa mesti air cikgu ni pun dia dah start rasa tawar sikit. Sebab air cikgu dah cair. Sebenarnya cikgu bawa air ni bukan nak tunjuk kat awak sangat. Cikgu prepare sebab cikgu bercakap banyak ni cikgu perlukan air untuk minum. Kalau kat sekolah kan cikgu selalu bawa botol air kan. Ni kat rumah I bawa air special sikit. Okey, kita teruskan. Okey, so yang ini mesti pernah jumpa kan masa sekolah rendah. Nama-nama ni semua. Okey, daripada pepejal kepada cecair. Daripada cecair pergi jadi gas. Kalau daripada gas terus pergi kepada pepejal, jadi apa? Okey, so kita tengok satu-satu dulu. Kita tengok pepejal dahulu. Okey, so besar sangat ni. Daripada pepejal, okey, berubah menjadi cecair. Okey, haba akan diserap dan peleburan berlaku. Itu yang berlaku kepada ais cikgu dalam jug ni. Okey. So daripada keadaan pepejal, sebenarnya ais tu telah menyerap haba. Dia serap haba dan dia mula melebur. Maka cairlah ais cikgu. Okey. Tapi kalau cikgu ambil air ni, masuk dalam peti ais, apa jadi? Dia bekulah balik. Pergi balik keadaan pepejal. Okey. So, leburan. Kalau dia bebaskan haba, nama dia pembekuan. Jadi pepejal balik. Okey. Kemudian kita tengok dekat daripada keadaan cecair. Okey. Boleh jadi gas. Okey. Dekat sini ada dua keadaan. Sama ada pendidihan ataupun penyejatan. Okey.
Apa beza pendidihan dan penyejatan? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Ha. Apa beza pendidihan dengan penyejatan? Pendidikan tu bukan ayam dekat api tu bergelegak. Yes, betul. Pendidihan tu sampai dia menggelegak. Sampai dia mendidih. Kalau penyejatan, cikgu tak payah pergi dekat dapur pun panaskan air. Penyejatan kat sini pun berlaku. Contoh macam tadi, ada titisan-titisan air. Dekat atas meja ni. Tapi sekarang dah kering. Mana pergi air tu? Air tu telah tersejat. Betul tak? So, dekat sini perbezaan pendidihan dan juga penyejatan. Pendidihan hanya akan berlaku pada takat didih. Pada suhu tertentu sahaja pendidihan boleh berlaku. Okey. Tapi kalau penyejatan boleh berlaku pada sebarang suhu. So kalau kat bilik ni sejuk, tetap boleh tersejat. Kalau panas, lagilah cepat tersejat. So dia ada faktor-faktor yang mempercepatkan kadar penyejatan. Contoh macam ada angin, suhu dia panas. Sama macam kita sidai baju. Kalau kita sidai baju, baju tu basah. Kita sidai bawah cahaya matahari, kan panas. Baju tu lagi cepat kering. So maksudnya penyejatan berlaku lebih cepat. Antara faktor lain, kalau kita sidai baju tengah panas, ada angin pula. Lagi cepat kering baju kita. So maksudnya lagi cepat proses penyejatan tu berlaku. Penyejatan tu berlaku kat mana? Air dekat baju tu. Baju kita basah, ada air. Bila tersejat, hilanglah air itu sebab air tu telah bertukar menjadi gas. Gitu. Okey, tetapi kalau daripada keadaan gas, pergi balik dekat keadaan cecair, kita panggil sebagai kondensasi. Di mana haba dibebaskan. Okey, contoh kondensasi yang berlaku dekat sini, cikgu duk tunjuklah cikgu punya air dalam jug ni. Okey, sekarang ni cikgu bukan nak tunjuk air dalam jug, cikgu nak tunjuk dekat luar jug ni. Dekat luar jug ni ada air basah. Cikgu tak basahkan pun belakang kat luar jug ni, tapi dia ada air. Mana datang air ni? Okey, basah ni. Okey. So mana datang air ni? Air ni terhasil daripada proses kondensasi. Maksudnya wap air dekat luar bekas ni, okey, dekat luar ni ada wap air. Okey. So, haba dibebaskan. Haba dibebaskan dekat sekeliling ni. So sebab tu wap air yang ada di sekeliling ni akan bertukar menjadi cecair. Sebab itulah kalau kita ada cawan, ada ais dekat dalam dia, dekat luar cawan tu mesti basah. Bukan kita celup ataupun kita basahkan luar cawan ni. Luar cawan ni jug. Luar jug ni. Ataupun kita punya cawan yang ada ais tu. Tetapi air yang ada kat luar gelas ataupun jug tu sebenarnya berasal daripada wap air yang telah terkondensasi. Sebab dia dah bebaskan haba. Jadilah cecair dekat luar ni. Basah. Basah meja ni. Okey. Itu adalah proses kondensasi. Okey. Dan kemudian kita ada daripada keadaan pepejal terus kepada gas. Dia tak jadi cecair pun, dia terus jadi gas. So yang itu kita panggil nama dia proses pemejalwapan. Untuk bahasa Melayu dua-dua dia guna bahasa yang sama, pemejalwapan. Daripada gas terus kepada gas. Daripada gas. Daripada pepejal terus jadi gas. Daripada gas terus jadi pepejal. Pernah nampak ubat gegat? Tahu tak ubat gegat? Ubat gegat tu apa dia tu? Ubat gegat tu ubat untuk bunuh semut. Ubat tu. Yang bulat-bulat selalu kita letak dekat penjuru-penjuru rumah ke, dekat toilet ke. Ubat gegat atau yang ketol pepejal tu kan. Okey, yang itu awak tak nampak pun benda tu cair. Tahu-tahu jadi kecil je.
Kan? Ubat gegat yang ala biasa ubat gegat bulat-bulat. Tapi kalau biasanya ada yang jenis yang color warna-warni itu pun sama juga. Okey. So yang itu dia dalam keadaan pepejal. Tetapi dia tidak mencair. Dia tak jadi dalam keadaan cecair, dia terus jadi gas. So itu kita panggil dia sebagai pemejal wapan. Okey. Next. Ni settle dah.